warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bergema baik tiap malam ini sampai apa nama Ustaz yang elektrik ada tu yang orang putih LN blackout sampai blackout sebab tak pernah seramai ini. Kata lima lah, tak pernah seramai ini baik tu dia. Jadi elektrik pun terkejut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan, puan-puan, paklong, maklong, pakngah, mangah, paklang, maklang, pandak, mandak, paude, maude, paungge, maungge, atuk, opah, pakji, makji, yup, oh maksu tu tinggi ya. Udah ustazah tegur dah, maksu tak ada. Maksu, paksu, terbalik pula. Paksu, maksu. Yup, yung. Yup ni sebenarnya gelar orang Perak anak sulung lelaki. Asalnya anak sulung lelaki. Tapi biasanya orang luar panggil semua orang Perak Yup belaka. Anak bongsu pun panggil Yup juga. Tu kira salah tu, tapi tak ada dosa. Baik, seterusnya kepada semua muslimin dan muslimat penduduk kampung Cik Zainal dan kampung-kampung yang sekitar dengannya. Malah saya difahamkan bukan datang daripada Ipoh je, daripada luar negara pada. Sebab itu saya tengok warna kulit pun lain-lain. Yang kulit gelap tu mungkin daripada Zimbabwe ke maknya. Yang kulit cerah tu mungkin daripada mana pula? Korea. Maknanya malam ini penonton kita, audiens kita, jemaah kita international datang ke kampung Cik Zainal ni. Malam ini habis jam. Bukan setakat orang je datang. Masa saya nak sampai sini tadi, saya tengok angsa pun datang. Sebab saya nak berjalan tadi, angsa melintah. Tapi isteri saya kata apa? Angsa tak ada berbunyi pula. Selalu dia ngejar orang. Rupanya angsa di kampung Cik Zainal ni semua soleh dan solehah. Baik, jadi alhamdulillah kita berada di Baitul Diya. Baitul Diya ni maknanya rumah yang bercahaya. Itu maknanya Baitul Diya. Jadi sebab itu saya tengok tuan-tuan dan puan, sila mata saya. Sampai kan tak boleh tengok ni. Itu yang pakai spek tu. Pasal semua wajah terpancur cahaya. Cahaya keimanan. Sebab Nabi kata tanda orang beriman tu wajahnya berseri-seri dan bercahaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang beriman sehinggalah kita mati. Sebut amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya telah diberi amaran jangan cakap banyak. Moderator jangan cakap banyak. Orang bukan nak dengar puyuk. Ada orang panggil saya puyuk. Hampir tu. Dia tak tengok rancangan pencetus rumah tu, dipanggilnya puyuk. Dia kena berhenti puyuk. Betul. Ini dipanggilnya puyuk, macam dekat-dekat puyuh je. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ini kita bawakan penceramah yang tersohor di tanah air kita. Malah bukan setakat di tanah air kita, di luar negara pun tersohor juga. Tadi baru bersembang dengan Ustaz Lah kita, dekat Arab Saudi pun dia tersohor juga. Sebab dia kena scam. Sampai sana pun dia tersohor juga. Tepuk dari kata 500,000. Jadi itu ceritanya, penceramah kita tak perlu diperkenalkan panjang lebar pada malam ini. Semuanya dah dikenali ramai. Masuk TV, keluar TV, masuk radio, keluar radio. Keluar negara, dalam negara, semua terkenal.
kenal mereka ni Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita pun dah lari sikit tadi. Jadi di sebelah kanan saya Ustaz Abdullah Khairi. Harun. Oh, ni ayah Abdullah Khairi bin Harun. Adik-beradik demo ni. Baru tahu malam ini rupanya lain mak lain bapa, lebih adik-beradik. Jadi Ustaz Abdullah Khairi malam ini kursinya panjang, tapi dia duduk seorang aja. Jadi ada tak siapa-siapa yang sudi muslimat nak temankan Ustaz lah? Sebab hari ni dia tak bawa isteri, dia berani sikit. Baik, di sebelah kiri saya Ustaz suami kepada Ustazah Asma, Ustaz Tengku Fazli. Dan di sebelah sana Ustazah Asma binti Harun. Ustazah Asma binti Harun. Yang di tengah-tengah ni tak payah. Baik, jadi Ustazah Asma ada pasangan dia, Ustaz lah tak ada pasangan dia, saya pun tak ada. Pasal kursi saya satu je. Tapi malam ini kursi ni bila saya tengok, saya teringat Ustazah Asma hari tu ada buat apa ke, pelancaran apa ke, kedai perabot ke apa. Tentang ini demo punya lah ni. Diangkutnya daripada sana sampai kemari. Ni sambil-sambil promosi. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada malam ini, siapa yang dengar tajuk ni lena, jangan buat pasal Ustaz lah jekah hampa. Tapi setakat ni Ustaz, ada ke yang Ustaz jekah tu mampu? Ada tak? Oh, tak ada lagi bahasa orang Kedah mampu itu sebenarnya mengingati mati. Baik, soalannya saya terus kepada Ustaz lah. Tajuk forum kita pada malam ini, wahai umat, bangkitlah dari lenamu. Itu tajuk dia, wahai umat, bangkitlah dari lenamu. Kalau diubah kepada terjemahan Peraknya, mengkema, wahai mengkema semua ni, jangan asyik meruluh je kan. Udah-udah lah tu, cukup-cukup lah tidurnya, cukup-cukup lah melengkor, cukup-cukup lah meruluhnya. Jadi kita kena bangkit, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah pada malam ini saya yakin tidak ada yang lena. Siapa yang lena kena getik dengan nyamuk. Sini banyak nyamuk Aedes, dia jaga. Baik, jadi kita terus tanya kepada Ustaz Abdullah Khairi, apakah maksud ummah dan juga lena? Saya tambah. Tadi saya abang kata ummah je, tapi saya tambah soalan, lena apa dia, ummah apa dia? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram Piyuyuk, yang saya kasihi Ustaz Tengku, Ustazah Asma Harun, yang berbahagia sahabat saya Piyu Said yang menubuhkan Baitul Diya. Tuan-tuan, bagus juga bila dinamakan Baitul Diya. Kerana apa? Kerana diya, tuan-tuan, dalam Quran disebut wasyamsya diya'a. Matahari ini diya'a, dia mengeluarkan cahaya. Tetapi bila bulan wal qamara nura, bulan disebut sebagai nur. Kerana apa? Kerana hati kita, Allahumma ja'al qalbi nura, jadikan hatiku ni nur. Nur macam mana? Dia kena, dia pantul, itu nur. Tapi diya, tengok Quran ni hebat dah hebat. Wasyamsya diya'a, Allah jadikan matahari itu mengeluarkan cahaya. Jadi kita harap Baitul Diya ini satu rumah, satu madrasah, sekolah yang akan melahirkan orang-orang yang berilmu, yang hafal Quran, orang yang hebat. Bagus tuan-tuan, cara penamaan tu penting. Tuan-tuan dikasih rahmati Allah, malam ni ramai, tapi yang depan ni aku tengok semua perempuan. Mana jantan lah? Oh, jantan ada kat luar. Bukan saya takut, baru ni saya ceramah kat Pantai Remeh, sebelum saya digam lah. Ramai makcik-makcik duduk sebelah kanan, yang lelaki belah kiri. Saya tengok makcik tu, dia duduk depan bersandar dekat dinding tu. Saya pun rekah, "Woi,
Makcik tu latah. Terus bangun, ustaz, babi, aku kena babi. Jam saya. Sebab tu saya takut dia ramai dengan perempuan ni, takut latah. Okey kah? Okey. Saya terekah macam tu. Lepas tu dah tak mau terekah lah. Dia kata saya bodoh. Saya pun senyap. Tengok tu dia lena pula. Saya pun terekah sekali. Oi, makcik tu bangun terus. Ustaz babi. Saya pun berhenti balik terus, tuan-tuan. Tak mau ceramah lah. Sampai kena macam tu. Jadi tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Kita malam ni alhamdulillah bergandingan dengan Ustazah Asma Harun. Saya 2 kali lah dulu di tempat beliau. Dan saya nama Ustaz Abdullah Khairi Harun. Kami 2 beradik. Tapi mak pak asing-asing, tuan-tuan. Saya nama Abdullah Khairi bin Harun. Harun bin Syafi'i. Syafi'i bin Awang Muhammad. Awang Muhammad bin Ishaq. Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Kim Yot. Kim Yot ni daripada Kim Jong-un tu, Korea Utara. Hampa jangan main-main aku. Korea Utara. Bukan daripada Patani. Kim Yot bin Kim Nam. Kim Nam bin Kim Kau. Kim Kau bin Kim Kong. Kim Kong. Aku bohong lah, tuan-tuan. Hampa jangan hanggup. Tak ada sampai dekat Kim Yot je lah. Saya keturunan daripada Patani. Zaza semua dah tahu lah daripada Terengganu kan. Petani ke? Oh, Yaman. Oh, daripada Yaman. Saya petani, tuan-tuan. Alhamdulillah bertemu. Apa nama? Di sini, tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Alhamdulillah. Bila sebut ummah, ummah ni ialah masyarakat ataupun disebut sebagai apa? Ummah ini ialah bangsa, satu keturunan Bani. Ummah ambil daripada kata dasar apa? Amma ya ummu. Apa maksud dia? Menumpu, menuju, meneladani. Daripada kata dasar itulah maka terbitnya Apa maksud ummi, mak aku. Ataupun terbit kata dasar itulah imam, pemimpin. Tuan-tuan, disebut dalam Quran, kuntum khairu ummah, kamu ni sebaik-baik umat, kan? Ukhrijat linnas, yang dilahirkan memberi faedah pada manusia. Jadi kita umat ni, masyarakat kita ini, macam mana hebat kita ialah memberi faedah kepada manusia. Sebab tu kalau kita hidup tak beri faedah pada manusia, lebih baik mati ya, tuan-tuan. Hidup memberi faedah pada manusia. Apa faedah yang boleh kita beri pada manusia? Alhamdulillah, tuan-tuan. Ni Ustaz P. Said buat ni madrasah ni bukan nilai yang sikit, mungkin hampir dekat 2 juta lebih, tuan-tuan. 2 juta lebih, 3 juta. Siapa yang menderma, tuan-tuan? Faedah dia tuan-tuan dapat. Kita tak mampu nak bina macam ni, tuan-tuan mampu bagi sumbangan. Dan alhamdulillah malam ni tuan-tuan memberi faedah. Kerana apa? Ini yang umat yang kita nak. Macam mana tuan-tuan boleh hadir ramai-ramai macam ni? Siapa yang kampung apa ni, Ustaz? Cik Zainal. Siapa berasal daripada kampung Cik Zainal? Angkat tangan. Siapa berasal daripada luar kampung Cik Zainal? Orang luar. Orang kampung Cik Zainal kena COVID, mati habis lah. Kau banyak kau orang luar. Allah, orang kampung Cik Zainal pergi mana, oi? Hampa nak derekah dengan aku lah. Tak main. Aduh, sedih, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kan, jadikan yang memberi manfaat pada manusia. Sebab tu disebut dalam hadis At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia ni dia menjadi manfaat pada manusia yang lain. Saya bukan muda, 56 tahun ni dah, kan? Bermula, tuan-tuan, hidup saya ini sebagai seorang engineer. Bila sebut tadi blackout tadi, bukan blackout. Kita telah disupply satu phase saja, bukan 3 phase. Kerana di luar tu, tuan-tuan, ada satu fuse yang terbakar. Jadi macam mana? Kena ganti fuse yang luar tu. Jadi alhamdulillah ada orang ganti kot. Mesti dia orang curi ambil mana boh tantu tu, kan? Alhamdulillah kita ni. Saya pun takut nak derekah sangat, takut putus fuse pula. Sebab benar saya ceramah di Mahang, saya ceramah di masjid, saya putus fuse tu yang TMB tu. Lepas tu dia pasang lilin, aku ceramah, terpadam. Lepas tu dia cucuh, terpadam, habis-habis tak boleh ceramah lah, tuan-tuan. PA system tak ada. Teruslah balik, pergi duduk dalam kereta. Bila duduk masuk-masuk, bini duduk sebelah. Dia kata, abang, dia terkejut. Saya kata, apa? Abang tengok cermin. Saya tengok, kan duduk sudut asap, hidung aku penuh hitam. Sebab dia sudut asap, saya pun tak berani sangat nak ceramah ni.
Tak berani zakah. Tapi alhamdulillah ramai macam ni. Menjadi manfaat pada manusia. Apa dia? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Manusia yang hebat, umat yang hebat bukan saja manfaat pada manusia, dia kena jalan satu tanggungjawab lagi, menyeru manusia benda yang baik. Kita kena buat benda baik tuan-tuan. Benda baik ni nak seru senang. Oh semayang, hampa tak mau semayang mampir bian. Oh bozah, seru-seru. Oh kita dah buat majlis ilmu, kita seru lah. Mereka tak mau buat, tantak bi. Tapi ingat, wa tanhauna 'anil munkar. Kena ada satu lagi, cegah mungkar. Cegah mungkar ni susah. Terus semayang, oi, rokok jangan hisap. Penin. Ustaz ceramah, ustaz nak sebut apa boleh, rokok jangan sebut. Ada orang kata saya macam tu pun ada. Dan marah sebab apa? Bab mencegah mungkar ni bukan senang. Wa tu'minuna billah. Bila dah ada macam ni, maka kita akan melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beribadat kepada Allah. Ini umat yang hidup. Kalau tak ada macam ni, itu nama umat yang lena. Lena tidur. Maka kita kena bangkitkan. Bangkit macam mana? Kena bagi semangat, kena ada satu motivasi. Malam ni alhamdulillah aku mai malam ni. Sini tak pernah ceramah lagi di Cemor ni. Pernah ada ceramah. Tapi malam ni dia panggil alhamdulillah. Siapa lena? Jangan lena. Saya bukan bos, takut hadut tepi longkang, jatuh dalam longkang. Dia kata syahid dah baru ni, jatuh dalam longkang. Memang ada depan ada. Jangan halang tu jalan tuan-tuan. Ya, kita tak mau yang lena, yang tidur. Kita nak bangkitkan umat ini. Bangkit macam mana? Ada ceramah macam ni, ada majlis ilmu, kita hidupkan. Itu namanya muqaddimah Baitud Dhiya untuk malam ni. Wallahu alam. Kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wow! Kata tak nak jekah juga. Jadi saya ingatkan siapa ada sakit jantung, jangan duduk depan. Kalau boleh carilah belakang-belakang sana. Risau pula mati tengah ceramah ni. Ya, dengan panel-panel yang lain ni pun sakit jantung juga ni. Baik, mana tak kena babi pada muka. Baik, jadi Ustaz nak kena babi. Aduh. Tapi Ustaz, saya dengar cerita lah, babi hutan sekarang ni dekat hutan dah tak ada. Babi hutan dah tak ada, dah banyak mati. Mampir hutan. Saya pun tanya dengan orang Goping, dia cerita pada saya, dia kata babi hutan tak ada. Saya tanya bagaimana? Dia kata banyak babi hutan mati kena penyakit gila babi. Betul Ustaz. Okeylah, soalan seterusnya kepada Ustazah Asma binti Harun. Adik-beradik lain mak lain bapak. Baik, jadi Ustazah, beza. Tadi kita cerita umat dengan lema. Yang sekarang ni kita nak tahu beza umat dulu dengan umat sekarang. Ya, apa yang bagusnya sangat umat pada zaman Nabi Muhammad dengan para sahabat, ya, salafus soleh, dengan umat kita zaman sekarang. Kita ni tak bagus ke? Apa masalah dengan umat kita ni? Ya, tak payah tengok zaman Nabi, kita tengok sekarang ni cerita apa ke nama, pendekar awang ke apa. Masa zaman dulu-dulu tanah Melayu tu pun lain rupa umatnya. Banyak pakai kain plekat dengan kain batik je Ustazah. Jadi rasanya tak kena soalan tu. Jadi jawab je lah Ustazah. Subhanallah, Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir, takbir. Okey, ready dengan tangan muslimat, muslimin, anak-anak. Takbir yang paling kuat, biar bergema sampai ke langit insya-Allah. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allah telah mengumpulkan kita pada malam ini di sebaik-baik tempat-tempat yang barakah, Baituddhiya, iaitu rumah yang bercahaya. Moga cahaya ilmu, cahaya taman syurga, cahaya orang-orang yang beriman yang sedang berkumpul di sini sampai ke langit, sampai ke penduduk langit,
sampai kepada para malaikat. Lalu para malaikat turun untuk menaungi kita semua, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat menaungi mereka yang menuntut ilmu, sehinggakan binatang yang berterbangan, ikan-ikan di lautan memohon ampun bagi mereka yang menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh perjalanan yang ada padanya ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Kita bagi tepukan gemuruh kepada para lelaki, para ayah, para suami yang hadir. Tepukan gemuruh bagi mereka. Kerana para lelaki yang sebegini hampir pupus dah di akhir zaman. Para lelaki yang kita boleh sebut Melayu, lelaki Melayu terakhir. Kenapa disebut begitu? Kerana asasnya lelaki Melayu pada zaman seperti Piuyuk sebut tadi, kalau orang Terengganu bunyi macam periuk. Periuk nak masak tu. Subhanallah. Tapi sebenarnya saya nak maklumkan sebelum cerita bab tu, subhanallah, nak ucap terima kasih terlebih dahulu kepada penganjur, iaitu Kompleks Pendidikan Baitul Dia, Kampung Cik Zainal, Cemur, Perak. Masya Allah. Saya rasa dia orang bukan meninggal sebab COVID, Ustaz. Dia orang sebenarnya tinggal dekat rumah, dengar dari rumah kot, Ustaz, ya. Sebab dia bagi orang luar ramai masuk. Dia tahu orang datang daripada jauh. Sebab ramai yang rindukan jerkahan Ustaz Abdullah Khairi ni. Kalau Ustaz tak jerkah, dia orang kecewa. Kalau boleh Ustaz sekali ceramah tu kan, selang-selang jerkah, dia orang puas hati. Sebab ada time Ustaz tak apa sihat, Ustaz tak jerkah, bila dia orang balik, Ustaz sekali pun tak jerkah, duk tunggu juga. Subhanallah. Ia bukan trademark biasa. Kita jadi rasa semangat. Memang kita daripada kecil pun membesar dengan guru-guru, ustaz-ustazah mak ayah kita jekah bila tengok kita lemah. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Haikal bin Rus Bakarurani, MC di peringkat awal tadi. Dan yang dihormati Ustaz Muhammad Zainuddin. Baru tahu nama Ustaz Piuyup kita ini, Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini Piuyup. Masya Allah. Seterusnya Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq Piyu Syed. Saya ingat malam ni Piyu Syed akan bersama, tetapi beliau kurang sehat. Moga Allah kurniakan kesembuhan yang sempurna buat beliau. Pengasas Kompleks Pendidikan Baitul Dia, Masya Allah. Seterusnya Ustaz Abdullah Khairi yang kita hormati, yang kita muliakan, bin Haji Harun. Itulah baru tahu. Kalau nama ringkas UA kan, UA, betul kan? UAK jadi UA. Saya UA, Ustazah Asma Harun. Tapi rupanya sama-sama ya. Mudah-mudahan asbab itulah anak kepada Harun. Sebab kalau kita tengok sejarah, Nabi Musa dengan Nabi Harun ini adik-beradik. Dan ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, bukan suruh dakwah jiran ni, bukan suruh dakwah adik-beradik. Kita adik-beradik pun tak berani nak tegur sekarang. Sekarang mak ayah nak tegur anak pun tak berani. Atuk nenek nak tegur cucu pun tak berani. Takut cucu masa muka, takut anak tak nak balik. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun untuk menyampaikan dakwah. Lalu Nabi Musa minta dengan Allah ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Kerana dikatakan Nabi Harun ini lebih petah berkata-kata. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita nak beri nama anak ataupun cucu, cubalah juga cari nama-nama yang kaitan dengan tokoh ataupun nama Nabi, kerana ada keberkatan di situ. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, seterusnya yang dihormati lagi dimuliakan, Yang Mulia Tengku Fazli bin Tengku Yahya, merangkap suami tercinta, pengerusi Yayasan Al-Hijrah dan juga NGO naik pengerusi dan pengerusi NGO Sahabat Amalkit. Seterusnya pihak pengurusan dan pentadbiran serta seluruh warga Kompleks Pendidikan Baitul Dia yang duk menyantuni saya daripada awal sampailah ke atasnya adalah isterinya kepada Ustaz Syed, Ustaz Syed, Ustaz Syed. Bolehlah tu ya.
Aktif orangnya, subhanallah. Patutlah suami isteri Allah beri gabungan yang hebat, akhirnya boleh membangunkan madrasah. Terkejut tadi saya sampai, besar rupanya, masuk kampung, jalan kecil. Orang Nogori cakap, saya orang Terengganu ya, jalan kecil tapi duduk di Nogori 9. Sebab tu kadang-kadang keluar cakap Nogori. Tetapi tiba-tiba ada satu madrasah yang melambangkan imej umat Islam yang melakukan sesuatu ayyutqanu, melakukan sesuatu bersungguh-sungguh. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang apabila melakukan sesuatu, dia melakukan dengan bersungguh-sungguh. Sebab itulah tuan-puan sekalian, para ulama sebut, apa maksud bersungguh-sungguh? Bila buat sesuatu sahabat baik. Bila nak buat majlis ilmu macam malam ni, siap pasang khemah, siap pasang stage, buat macam-macam ni. Aircon ni bukan murah ni, sewa ke beli? Mungkin sewa ni. Sound system yang terbaik, ini nak dapat sound system begini ni bukan murah ni, sewa, panggil orang luar ni. Dah rancang itu, rancang ni. Allah uji sikit kita tadi, blackout tadi, tak ada elektrik sekejap, tapi alhamdulillah hebat semua, tak ada yang berganjak, tunggu belaka. Sebab apa? Bila bermula dengan keikhlasan, kesungguhan, dengan nekat yang kuat, maka niat itu Allah kukuhkan niat-niat orang yang hadir daripada jauh dan dekat. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Piu dia tanya soalan, apa beza umat terdahulu dengan umat sekarang? Subhanallah, kalau nak disebutkan tentang umat terdahulu, Nabi SAW ada bersabda. Qala Nabi SAW, khairun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah kurunku, iaitu di kalangan para sahabat. Kemudian kurun selepas daripada mereka, maksudnya di kalangan at-tabi'in, iaitu mereka yang sempat dengan sahabat. Kemudian kurun selepas daripada mereka, iaitu at-tabi'in, iaitu mereka yang sempat bertemu dengan orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Namun tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi sebagai satu berita gembira kepada kita umat akhir zaman, yang mana Nabi menyebutkan tentang umat akhir zaman ini sebagai ikhwan, iaitu sebagai saudara. Sebagai saudara, Nabi bercerita tentang kita tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebelum saya baca hadis yang agak panjang ni, tadi kan saya minta tepuk kepada para lelaki yang berdiri kat luar sana, yang ada duduk tepi longkang dan sebagainya, yang kita tak nampak ni, ramai ni. Ini pun ramai berdiri ni, ibu-ibu ni. Sebab hari ini, minta maaf saya sebut perkara ini, ramainya lelaki makin lemah, lelaki makin kurang wibawa. Susahnya nak cari calon-calon suami, nak cari ayah-ayah yang betul-betul bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab terhadap keluarga. Pengalaman kami, majikan kami ada pekerja lebih kurang 200 lebih pekerja. Setiap kali kami buka untuk cari penjawatan, kita buat iklan, lebih kurang 70-80% adalah kaum wanita yang datang untuk interview cari kerja. Adalah 20% lelaki. Bila interview, kita dah cakap dah ni suami isteri, kita nak lelaki. Sebab ramai sangat dah staf kita perempuan. Bila habis interview, akhirnya kita terpaksa juga memilih di kalangan wanita untuk jadi kaki tangan. Dan ini dikaji daripada pelbagai peringkat, daripada peringkat sekolah menengah, potensi dan kesungguhan itqan, kesungguhan pelajar perempuan belajar lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Bila masuk sekolah menengah, bila masuk universiti, para pensyarah juga cakap perkara yang sama. Kualiti buat assignment, kualiti buat presentation, kualiti itu, kualiti ini. Yang sambung belajar peringkat lebih tinggi pun lebih ramai para wanita. Kemudian bila berkahwin, bila bekerja pun sama. Kajian menunjukkan lebih ramai majikan cenderung mencari pekerja di kalangan wanita berbanding lelaki.
Kerana bila mereka buat kerja sungguh-sungguh, mereka buat sampai siap, mereka bukan buat kerja asal siap dan sebagainya, akhirnya berlakulah krisis. Anak-anak lelaki tidak ada tempat, kurang tempat di tempat kerja. Bila saya baca satu kajian seorang profesor tentang apa sebenarnya yang berlaku kepada umat hari ini, kepada kaum lelaki, antaranya budaya masyarakat Melayu yang merajakan lelaki, anak lelaki dalam sebuah rumah tangga. Saya tak tahulah sekarang bagaimana kita membentuk dan mendidik anak lelaki kita, yang mana kalau dulu anak lelaki tak buat kerja rumah, tak basuh pinggan, tak masak, tak kemas meja makan, tak menyapu, tak jemur kain, tak lipat kain, semua anak perempuan. Anak perempuan ini dibesarkan kena jiwa kental. Dia penat-penat sekolah, dia kena buat kerja rumah juga. Anak lelaki penat-penat petang pergi main, balik makan, lepas tu tinggal pinggan macam tu je, sebab dikatakan kerja rumah ini kerja perempuan. Akhirnya anak lelaki tidak dibentuk dengan jiwa yang kena kental, sabar, kena marah dengan mak ayah, sabar, penat-penat kena buat kerja, lepas buat kerja tak dihargai. Anak perempuanlah yang uruskan adik-adik dan sebagainya. Sedangkan kalau kita baca sirah Nabi, Nabi adalah lelaki yang sangat hebat, bukan hanya di luar rumah, tetapi sangat hebat di rumah. Sehingga bila ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah bila di rumah? Aisyah spontan menjawab tanpa berfikir, Rasulullah membantu segala urusan rumah tangga. Bahkan Rasul sendiri menjahit pakaian yang koyak, Rasul sendiri menjahit sepatunya, kasutnya. Adakah isteri Nabi malas sampai tak boleh nak tolong, sampai tak boleh nak uruskan? Tidak. Tetapi Nabi memberikan contoh. Begitulah Nabi dibesarkan menjadi penggembala kambing, menguruskan sendiri, mencari rezeki, membesar dalam keadaan susah dan payah tanpa ibu dan ayah. Begitulah sepatutnya anak lelaki juga dibesarkan. Bila berkahwin dirajakan pula oleh isteri, perlu dilayan begitu begini sampai akhirnya isteri menjadi kuat, kental dan tabah. Kemudian akhirnya hari ini, minta maaflah, kadang-kadang wanita lebih berperanan dalam rumah tangga dalam membentuk anak-anak, dalam bertegas dan menyuruh bab solat, bab Al-Quran, bab solat sunat, bab sedekah, bab qiyamul lail, bangunkan seluruh ahli keluarga bangun awal, bab kejutkan sahur, sampai peringkat akhlak anak. Allahu Akbar. Banyak mana rumah tangga yang orang pertama bangun di dalam rumah tangga itu isteri, ibu. Ibu inilah yang kejutkan ayah, kejutkan anak-anak. Tetapi jika para suami dapat bangun terlebih dahulu, bangun yang pertama, dan dialah yang kejutkan ahli keluarga, wibawa suami ini, wibawa ayah ini akan naik, akan mantap, akan tinggi. Saya dibesarkan, kami 10 orang adik-beradik. Ayah saya dah meninggal 6 tahun yang lepas. Bulan Ramadan, 10 Ramadan hari Jumaat. Meninggal dalam keadaan yang sangat indah. Saya melihat bagaimana arwah ayah berusaha keras menyahut seruan Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Bahkan arwah ayah saya bukan jaga anak-anak je, anak saudara, sepupu, sepapat, semua takut dekat arwah ayah. Bukan takut sebab dia garang. Kalau dia tengok sepupu saya pun anak saudara dia tak pakai stoking, dia terus panggil. Pakai tudung singkat, dia terus panggil. Dia orang dah tahu dah, kalau depan Pok Agong tak boleh lalu kalau tak pakai dengan sempurna tutup aurat. Apatah lagi anak. Kalau anak tak pakai tutup aurat, masuk balik dalam rumah. Bahkan dengan siapa saya berkawan, ayah saya cek. Masa dulu encik suami datang ni, ayah saya telefon imam kampung, nak sahkan, nak kenal siapa bakal suami ni. Bukan hanya datang jumpa cakap depan nampak baik tak. Telefon imam kampung, tolong cari nama anak Korea ni. Imam kampung walaupun tak kenal, ayah pun tak kenal imam kampung tu, tapi tahu sekarang kalau nak cari imam tak susah. Cari je kat jawatan agama imam kampung sekian-sekian. Siasat setiap siapa yang nak jadi menantu lelaki ataupun perempuan. Allahu Akbar. Dan arwah ayah lah orang yang pertama setiap hari akan bangun. Kalau bulan Ramadan, pukul 3 pagi dah bangun masak untuk sahur seluruh ahli keluarga.
Ayah saya yang masak sahur, buka puasa, mesti bangun awal. Siap masak, bukan masak biasa, nasi minyak, nasi Arab, nasi Bukhari. Bila sahur dah dia akan masak yang special untuk anak-anak, 10 orang anak. Lepas dah siap masak, dia akan kejut seluruh ahli keluarga untuk qiyamul lail. Kejut anak-anak, kejut isteri untuk tahajud, untuk bangun malam. Walaupun malam itu dia balik lambat, aktiviti masjid dan sebagainya, beliau bukan ustaz, beliau adalah orang berniaga. Berniaga kedai makan, restoran. Maksudnya mungkin ingat, oh ustaz-ustaz kot, tapi sibuk dengan kerja-kerja amal dan sebagainya, Masya Allah. Tetapi kerana karakter seorang ayah, seorang lelaki yang begini, mereka tidak perlu menagih untuk dihormati oleh seorang isteri, tidak perlu menagih untuk dihormati dan ditaati oleh seorang anak, tidak perlu menagih-nagih anak supaya hormat, sayang dan sebagainya, kerana dia memegang janjinya dengan Allah, memelihara ahli keluarga daripada api neraka Allah, dan memastikan bersungguh-sungguh supaya ahli keluarga masuk syurga sekeluarga. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, pernah ditanya kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika ini Abdullah bin Mas'ud sedang nazak. Lalu Sayyidina Uthman datang ziarah. Sayyidina Uthman bertanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu? Anak-anak kamu masih kecil, kamu dalam keadaan nazak ni." Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku meninggalkan anak-anakku suratul Waqiah. Aku mendidik anak-anakku membaca setiap malam suratul Waqiah, kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca suratul Waqiah pada setiap malam, maka tidak akan ditimpa kefakiran dan kemiskinan selama-lamanya." Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat, sebab itu saya nak puji para suami yang datang pada malam ini, para ayah, kerana mereka membawa anak dan isteri mereka menuju ke jalan syurga. Sebagaimana hadis Nabi yang saya mulakan tadi, Nabi sebut siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah permudahkan jalan ke syurga. Yang kita duk bawa dengan kereta darat, bawa dengan motor tadi, ahli keluarga, sebenarnya suami itu sedang membawa ahli keluarga ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagi tepukan gemuruh kepada para ibu, para isteri sekalian. Subhanallah. Sebab ramai yang hasil pujukan isteri lah suami datang. Ramai yang datang sendiri, ramai yang bawa anak-anak. Ini adalah perjuangan umat akhir zaman, memastikan dirinya dan ahli keluarganya berada di jalan-jalan kebenaran seperti ini. Masya Allah. Saya kena tangguh nak baca hadis Nabi ini round yang selepas ini, sebab dah terlebih panjang sangat dah. Hadis yang berkenaan dengan umat akhir zaman tentang kita, yang Nabi menggambarkan satu umat yang sangat hebat, yang Nabi rindukan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kembali kepada Piu. Okey, terima kasih Ustazah Asma. Kena stepek kita tuan-tuan ya, terutama kepada yang lelaki. Kau tak terasa ke? Ustazah kata orang lelaki zaman sekarang ni dah tak ada wibawa. Masya Allah. Tadi saya tengok orang lelaki muka terperosok je, terperonyok je muka dah macam buruk mayat bila kena bila kena macam tu. Tapi lepas ni saya yakin, lepas Ustaz lah jakah, orang lelaki di sini semua jadi berwibawa. Tapi Ustazah, sebenarnya Ustazah, bila Ustazah kata lelaki kurang wibawa, saya teringat ada satu ceramah. Dia kata orang lelaki ni kena jadi LGBT. Kita dengar kata Abah pula penceramah ni suruh jadi LGBT pula. Rupanya LGBT tu maksudnya lelaki gagah bangun tahajud. Kita kena jadi LGBT. Siapa yang datang lepas ni balik azan jadi LGBT. Jangan suruh babi. Aku risau. Lelaki gagah bangun tahajud. Tapi ada satu lagi maksud LGBT, lelaki gagah bini takut. Itu pun lelaki gagah juga. Pasal ramai orang kata lelaki ni takut bini. Sebenarnya kami bukan takut bini. Bukan bini tak takutkan kami, tapi bini kami menakutkan. Jadi
Jadi 3 orang lelaki yang ada dekat depan pentang ni, inilah calon-calonnya, yang tak takut bini. InsyaAllah termasuklah suami Ustazah Asma. Alhamdulillah. Ustaz, boleh saya tanya sikit soalan? Saya sebenarnya cemburu bila tengok Ustaz berkepit je selalu dengan Ustazah, kan? Saya tadi baru aja makan berdua dengan isteri saya, Ustaz lah dah berbulu. Dia kata aku berbulu, dia tengok hang yuk. Kan, Ustaz lah ni daripada masa PU lagi, dia dah banyak kali berbulu dengan saya. Jadi soalannya apa Saya pun lupa. Soalannya Ustaz dengan Ustazah memang selalu berdua lah saya itulah nak tahu jugalah macam mana boleh dapat tips berdua tu. Apa ke soalan? Saya tak tahulah. Jawab je. Apa nama? Okey. Orang lelaki boleh jawab. Dia kena tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ditanya dalam penuh ketidaksediaan di hadapan orang ramai yang datang, di hadapan Tuan Guru Abdullah Khairi yang garang, jadi jawapannya kena indah, takut kena jerkah. Jadi alhamdulillah Piyu Said, alhamdulillah, terima kasih atas undangan ini. Dan semua yang datang begitu ramai pada malam ini, alhamdulillah, kesyukuran kita pada Allah yang menghimpunkan kita semua berada di sini, dan semoga Allah menghimpunkan kita kembali di syurganya nanti, insya-Allah. Amin. Jadi soalan Yuyuk yang ringkas, dengan keadaan mata semua memandang kepada Ustaz Abdullah Khairi, Yuyuk dan Ustazah Asma sahaja, mata tidak memandang kepada saya, sebab saya tahu siapalah diri saya ini. Aku sedar diri ini kan, aku hanya insan biasa kan. Ayat tu yang orang suka tu. Ataupun siapalah aku ini kan. Masya Allah. Jadi insyaAllah bila ditanya sentiasa berkepit ke hulu ke hilir, alhamdulillah Allah izinkan meletak jawatan sebagai pensyarah di UniKL 2020. Okay. Selepas Covid. Jadi alhamdulillah di situlah kami mula fokus dan usaha dengan dakwahnya, dan juga penaung kepada beberapa projek. Antaranya adalah projek perkampungan hijrah seluas 42 ekar di Negeri Sembilan. Ada peternakan lembu untuk korban dan akikah di Kuala Selangor 4 ekar. Kemudian ada tahfiz di Nilai. Kemudian ada kilang perabot Deluxe di Negeri Sembilan juga. Ada 3 showroom di Melaka, di Nilai dan juga di Seremban. Kemudian ada Moment Cafe. Cafe pun ada. Macam-macam ada usaha ni kan. Kemudian ada travel, ada galeri di Negeri Sembilan, galeri Ustazah Asma Harun. Barang pun banyak bawa malam ni, habis insya-Allah. Orang cemur kaya-kaya belaka. Kemudian ada galeri di Terengganu, membayangkan staf sebagaimana Ustazah sebut tadi, betapa banyaknya gerak kerja yang diusahakan oleh Ustazah sendiri, dan lalu merasakan ada penyokong yang kuat boleh bersama-sama menggerakkan usaha tersebut di samping menumpukan kepada usaha dakwah. Lalu Yuyuk dan Ustaz, kita merasakan bahawa kita tidak mampu untuk live di hadapan ramai. Apa yang kita mampu adalah pasang live saja. Itu dah cukup besar bagi kita kan. Dan kita reda isteri kita menyampaikan dakwah semua. Kita suka tengok orang peluk-peluk kan. Kita pun tak faham kenapa peluk-peluk sampai menangis tak? Perempuan kan, peluk Ustazah kan. Kenapa menangis kan? Kita pun pergi Sarawak itu, Ustazah saya bukan Islam, tapi tengok dengar ceramah Ustazah, saya terharu dengan ceramah Ustazah. Kita rasa ada kelainan, ada sesuatu yang dibawakan. Lalu kita menyokong usaha tersebut kerana kita tak mampu kita memberi ceramah. Dan dengan usaha itu kita kata, kitalah antara yang meyakinkan bahawa itulah jalan kita ke syurga. Jalan kita ke syurga melalui jalan membantu usaha-usaha dakwah.
Begitulah jalan-jalan syurga masing-masing sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak. Banyak jalan syurga yang Allah sidangkan kepada kita. Bagaimana kita nak mencapai jalan tersebut dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Ustaz sebut lagi, sebagai penutupnya, bagaimana seorang ayah berperanan dalam keluarga mereka memastikan anak-anak mereka boleh mendirikan solat. Bukan sekadar mendirikan solat, tapi bagaimana permulaan wuduk mereka. Anak saya bila saya keluar tandas, kadang-kadang ustazah, kalau ustazah tunggu depan tandas panjang macam tadilah semangat ceramah. Kalau saya tunggu depan tandas, ambil balik macam tu je lah, 2 patah saja, ambil balik wuduk. Kalau ustazah mungkin setengah jam. Jadi maknanya perhatikan keadaan anak-anak kita yang kecil nak belajar kan. Kemudian macam mana mereka solat, perhati, ya Allah lajunya. Depan-depan kita boleh laju kan. Kemudian cara takbirnya, cara sujudnya, cara rukuknya. Itulah peranan-peranan yang kita boleh bantu dalam membangunkan keluarga sebagaimana kita bicarakan dalam tadi pagi ini di akhir zaman ini. Terlalu besar cabaran bagi kita semua, dan insya-Allah itu saya harap daripada saya, dan saya harap itulah salah pertama dan terakhir untuk malam ini, kerana asalnya dijemput untuk menemani bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni semua mata dah mula memandang kepada Ustaz Tengku Fazli. Tadi Ustaz Tengku Fazli kata ramai orang tak tengok dia pun. Sekarang ni semua orang dah tengok dia dah. Ustaz Zah pula dah risau. Apa yang pula dia menengok suami aku. Jadi itulah sebabnya dia memang selalu berkepit dia ke sana kemari. Kan? Jadi Alhamdulillah. Jadi kita tengok Ustaz lah yang saya tak lupa sampai sekarang. Masa saya dalam PU tu, dia tanya saya, Ustaz you panggil isteri apa? Saya kata panggil Anja. Dia kata nak temu tak aku. Geram betul aku dengan Ustaz lah ni. Baiklah, jadi oleh kerana saya geram dengan Ustaz lah, saya nak minta Ustaz lah jawab soalan untuk pusingan yang seterusnya ni. Tapi sebelum tu saya dah dapat isyarat, minta Ustaz lancarkan dulu. Kita buat pelancaran dulu. Pelancaran apa? Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Kita lancarkan dulu, dan saya terus tanyakan soalan selepas pelancaran dulu. Ustaz, sekarang ni kalau tengok umat hari ni, ramai yang lena. Nabi dah sebut lama dah. Nabi kata umat Islam akhir zaman ni ramai, bukannya sikit, makin lama makin ramai. Tapi ramai itu dah umpama buih. Bila sahabat tanya kenapa jadi macam tu, kata Nabi, ramai umat Islam terkena penyakit wahan. Dia mengata inilah punca corona ni daripada Wuhan. Bukan yang itu. Penyakit wahan, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Silakan. Soalan tu bukan. Alhamdulillah, saya duduk atas ni kursi besar sungguh. Saya pun patutnya ustaz semua duduk sini, saya duduk kat sana kan. Dan tiba-tiba saya duduk kat sini pula. Rasa pelik pula kan. Tak apalah, video saya pun dah naik atas ni. Sebab dia takut saya terlekap syahid. Sebab pernah berlaku kat saya ceramah di Yan Kedah. Saya ceramah, lepas sebulan lepas tu saya pergilah ke Yan tu, rumah Ustaz Lutfi. Sampai-sampai Ustaz Lutfi kata, Ustaz tahu dah saya ceramahkan masjid tu, ada seorang pakcik ni balik-balik mati. Balik-balik mati. Lepas tu yang suami isteri tu sebelah kira saya, Ustaz, isteri dia yang mati tu nak jumpa Ustaz. Dia kata panggil saya nak tengok. Datanglah makcik tu, Ustaz ceramah lekak-lekak mati suami saya. Lepas tu saya kata, aku nak buat kena, Ustaz ganti. Dia suruh saya ganti. Aku pun tak mau, gigi pun tak ada. Kalau ada gigi okey ni kan. Jadi hati-hatilah tuan-tuan dengan ceramah malam ni. Kalau mati tu alhamdulillah. Tuan-tuan ni kata rahmati Allah. Dunia ni kita nak jadikan mazra'atul akhirah, sebagai jambatan ladang untuk pergi akhirat.
Hidup kita ni, tuan tengok jasad kita ni. Saya mula senang aja. Kenapa manusia ini memikir tentang dunia? Allah bagi kita akal. Akal ini kita kena hidupkan. Hidupkan akal dengan ilmu. Bila akal hidup dengan ilmu, maka akal itu akan fikir dunia, tapi dunia itu akan jadi akhirat. Ni otak kita ni, memang kita duduk dalam dunia, takkan nak fikir yang lain. Ya, kita nak fikir ada kereta, tapi tidak ada ilmu, kita akan fikir kereta kita itu guna untuk akhirat. Itu pentingnya. Kita fikir tentang rumah kita, tapi rumah kita alhamdulillah kita ada ilmu, kita jadikan rumah kita untuk akhirat. Alhamdulillah, rumah kita selalu baca Quran. Ya, rumah kita selalu ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Alhamdulillah itu. Kita fikirkan ni untuk akhirat dengan ilmu. Sebab itu penting akal. Tapi kalau akal tidak dihidup dengan ilmu, bangun-bangun, ya makan ya fikir. Ya, nak makan ya. Sebab pernah berlaku di Indo kan, dia cerita saya. Bangun pagi, kan. Isteri dia kata, "Bong, hari ini apakah kita bisa makan? Boleh makan, tak boleh makan." Itu orang biasa, orang marahin. Orang yang ada duit sikit, bangun. Bong, hari ini kita mau makan apa? Nak makan apa kan? Ada orang yang pangkat sikit kan, berjawatan. Bangun pagi, isteri dia tanya, Bong, hari ini kita mau makan di mana? Dia jawab, makannya. Tapi orang yang ada jawatan lagi hebat. Bangun, isteri dia kata apa? Bong, hari ini kita mau makan siapa? Nak makan siapa? Nak tinggal orang. Otak ini tuan-tuan hidup dengan ilmu, InsyaAllah dia akan fikirkan dunia untuk akhirat. Lagi apa? Ni hidup kita ni, jasad kita ni Allah bagikan dengan hati. Hati kita ni akan apa? Dengan dunia saja. Kan? Tapi hati kita hidup dengan apa tuan-tuan? Hati hidup dengan zikrullah. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan baru ni ayah saya tu pondok. Dia kata, dia panggil saya Khairi, dia tak panggil lah. Dia panggil Khairi dia kata, hang amat dah zikir ni. Dia kata zikir apa? Kalau hang baca yang ni, Allah murah rezeki, dia kata. Kan? Wa yarzuq la yahtasib. Allah bagi rezeki tanpa dia hisab. Maksud dia hebat. Kemudian apa? Allah jaga hang. Kemudian Allah ampun dosa. Saya kata, ayah, apa tu zikir apa tu ayah duk amal ni? Dia kata, hang jangan lupa. Hang duk baca dalam Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Hang baca. Hang tak jumpa ke zikir ni? Menghidupkan hati kita. Allah bagi hebat untuk kita. Saya kata apa dia? Ayah baca ke bang? Dia pun baca. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'alun lima yurid. Aghnini bihalalika an haramika, wa bita'atika an maksiatik, wa bifadlika amman siwa. Saya pun hafalah. Rupa-rupanya sebelum dia nak bagi rezeki, dia tengok mana rezeki hati elok, dia tarik. Dia tarik Ustaz. Tarik macam mana? Saya buh dalam kereta duit, orang bayar umrah 23,000. Buh dalam kereta, pergi basuh kereta, basuh hilang 23,000. 23,000 hilang. Bukan saja 23,000, kasut baru hilang. Orang curi habis. Dia kata, apa silap ni? Ada jumpa ayah, duit hilang. Hang baca doa ni lah. Dia nak bersih. Mana harta hang tak elok, dia kata. Orang saya pun hilang, ya Allah, pergi report polis. Tak ada jumpa juga. Hilang, tak gitu. Adalah, dia nak cuti. Lepas tu Allah bagi pula. Allah bagi dengan doa ni. Malam ni saya nak baca. Tuan-tuan ikut saya boleh? Boleh? Okey, ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Oi, itu doa makan, oi. Dia buat doa makan dah. Yang ni doa ni. Yang ni betul. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'alun lima yurid. Aghnini bihalalika an haramika, wa bita'atika an maksiatik, wa bifadlika amman siwak. Aman. Lepas semayang, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, dia kata baca selepas solat Jumaat 3 kali. Allah bagi keistimewaan, rezeki yang tak disangka-sangka.
Allah jaga ni, wa yahfadu malu. Allah jaga ni harta kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita. Alhamdulillah, keluarga kita jadi baik dan Allah ampunkan dosa kita. Betul tak payah baca dalam Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan, nak hidup hati kita ni, kalau tak hidup dengan zikir, hati dengan dunia. Dengan dunia, tuan-tuan. Bangun pagi kira nak makan, bangun pagi tak fikir nak semayang, bangun pagi tak fikir nak baca Quran, bangun pagi duk tiga orang, hati dengki, hati harta hasad. Bang, tuan-tuan, hidupkan dengan zikir. Zikir, tuan-tuan, bangun pagi. Saya 56. Bagi saya 1 jam setiap pagi aku mesti duduk. Zikirkan habis tu. Sebelum aku nak baca WhatsApp apa, mesti habis zikir dan mesti selesaikan 1 muka Al-Quran. Saya 56 dah. Kalau saya 63 mati. Berapa tahun lagi Ustaz? 7 tahun lagi lah. Boleh hidup. Lepas tu saya tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan rindu dokah saya. Ni kan, Ustaz dokah tu mati dah. Kan, tuan-tuan jangan sebut amin pula. Jangan pula. Bagilah panjang lagi. Kan. 56 dah tuan-tuan. Ada cucu dah 4 orang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, mesti ada. Saya mesti buat lepas subuh sejam. Mesti habiskan zikir. Habiskan zikir, selesai, mesti baca Quran 1 muka. Lepas tu nak tengok WhatsApp ke nak buat apa. Kerana apa? Nak menghidupkan hati. Tapi kalau hati tak ada zikir, hati kita akan fikir, akan masuk dengan dunia. Dunia tuan-tuan. Yang ketiga apa? Tuan-tuan, roh. Macam mana nak hidupkan roh? Mestilah dengan Al-Quran. Roh kita ni hidup dengan Quran. Kalau tidak, roh kita hanya hidup semata-mata dunia, dipenuhi dengan isteri kita, dengan suami, dengan anak-anak, pasal seronok ya. Tapi Quran tak ada. Sebab tu kita kena hidupkan. Alhamdulillah, Baitul Dia ada tuan-tuan pelajar-pelajar yang hafal Quran. Ingat, bila ada kawasan ni, satu tempat ada pengajian Al-Quran, Allah angkat bala umum. Angkat bala umum ni campur pak. Cik Zaini pak. Cik Zaini ni. Cik Zaini ada. Cik Zainah ni Allah angkat bala umum. Kena buat apa? Ni ada ni pelajar hafal Quran. Saya ada sekolah tuan-tuan. Dulu nama sekolah tu tuan-tuan Mahatafi Asy-Syafi'i. Sekarang masih kita kekalkan. Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i, tuan saya. Tuan saya wakafkan tanah tu. Alhamdulillah. Lalu kami namakan Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i Paksi. Di bawah tu ada Mahatafi Asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Dulu kawasan tu tuan-tuan penagih dadah ramai. Berlaku kes curi macam-macam. Rompak pecah rumah. Alhamdulillah. Ada kita buat Mahat Tafiz hafal Quran. Sekolah saya, mula kita masuk 30 orang. Orang kampung kata macam-macam. Alah buat Mahat Tafiz ni nak buat apa? Esok budak-budak ni habis-habis Mahat Tafiz nak kerja apa? Jadi tok imam. Jadi tok imam, jadi tok wilayah. Yang tu ada apa kata? Akhirnya generasi pertama masuk 2011. Alhamdulillah. Hafal Quran 30 juzuk, kita suruh ambil SPM. Setahun ambil SPM, belajar matematik, belajar sejarah, belajar sains. Setahun dah. Allah, setahun dah. Tengok keputusan ramai dapat A. Akhirnya ramai masuk universiti. Anak saya generasi pertama, saya tengok tu dia jawab matematik. Matematik buah hafal. Saya tengok tu dia jawab kan. Orang tanya dalam tu hexagon. Dia jawab satu ibu negara di Afrika. Sebab tak pernah mengaji matematik. Tapi nak bagi tahu hafal semua. Matematik hafal, bahasa Inggeris hafal, semua hafal. Tu pun berjaya. Dua universiti dah habis dah. Dan berjaya. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang berlaku, pelajar-pelajar ni daripada 25, kita ajarkan mandi jenazah, solat jenazah, kita ajar bab-bab basic ni. Mati saja tuan-tuan di kawasan kampung tu, pelajar ini akan pergi baca Quran daripada mati sampai ke bumi dan dimandikan jenazah oleh pelajar-pelajar ini. Akhirnya tuan-tuan orang kampung nampak, oh Alhamdulillah dah Mahat Tafiz ni. Bila nak buat tahlil, pelajar ni pergi buat tahlil, mati kami proses. Alhamdulillah. Akhirnya orang kampung wakafkan satu van jenazah. Saya ada van jenazah. Dan Alhamdulillah pekerja tu bagi tahu saya, Ustaz, saya kerja bawa van jenazah ni seronok Ustaz. Baru ni Covid kena 3,000 orang jemaah. 3,000 orang mati dibawa oleh van jenazah tu. Alhamdulillah. Dia kata, Ustaz, saya bawa van jenazah ni, orang duk belakang tak pernah komplain. Tak pernah. Tak buka aircon dia tak kata apa.
kan? Lompat tak kata apa. Rupanya mayat nak komplain lah. Kalau mayat tu komplain, dengan driver duduk belakang mati sekali. Tapi nak begitu, alhamdulillah, manfaat untuk manusia. Kerana apa? Roh hidup dengan Quran, tambah roh nak hidup. Ni kampung ni, Cik Zainal ni ada Baitul Diya, support dah. Ni duduk di kampung ni Cik Zaini pula dah. Cik Zainal mana pula? Dia aku geramuk, tunjuk muka pun tak. Kita buat program kata apa dah. Oh, rahmat bila ada ni Baitul Diya ni. Allah turun rahmat untuk semua. Allah akan angkat bala umum ni tuan-tuan. InsyaAllah berlaku tuan-tuan. Sekarang 2024, 2011 mula asas sekolah saya. Sekarang saya tengok pecah rumah pun dah tak ada dah. Kan kes-kes apa ragut pun tak ada dah. Penagih dadah pun dah tak ada dah tuan-tuan. Sebab apa? Ada pelajar-pelajar kita nak pergi semayang, jalan ramai-ramai pakai jubah, pakai serban. Ni orang kampung tengok sejuk hati. Dia kata, ustaz, seronok tengok anak-anak ustaz jalan pergi masjid. Kami rasa tenang. Akhirnya berlaku perubahan. Macam mana? Di sekolah saya tu ada padang. Padang tu budak-budak natang apa nak tuntun. Lepas tu dia sengak mampu aku. Kan? Lupa dah berapa. Padang budak apa kampung main. Allah pakai seluar pendek. Saya habaq kat pelajar saya, hampa pi main sekali, hampa jaga akhlak elok. Pakai seluar panjang, main elok, jangan bergaduh. Depa pi main. Mula-mula di pelajar kami masuk, depa bakat lari. Sebab pakai seluar pendek. Lama-lama tuan-tuan, depa pakai seluar panjang, main sekali. Okey, semua boleh masuk kelas. Receh dah bunyi. Nak bagi tahu tak, akhlak itu dibentuk macam mana? Dengan Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, kampung Cik Zainal yang ada ni. Kita support ramai-ramai. Bagi semangat. Kalau boleh bantu, main tanya orang kampung apa boleh buat. Kalau alhamdulillah, dulu orang kampung marah saya sebab jalan kecil, masuk dengan tren, patah habis ni tiang-tiang elektrik. Lepas kata lingkup habis tiang elektrik, jalan-jalan rosak. Datang seorang makcik jumpa saya, ustaz, saya tak ada apa ustaz, oi. Saya ada rantai besar ni. Dia bagi rantai besar ni. Nah ustaz, ustaz ambil lah. Saya tak nak buat apa, ustaz jual lah. Saya wakaf. Akhirnya saya jual rantai tu tuan-tuan, dapat 16,000. Saya buat titi belakang sekolah saya, boleh masuk akses daripada luar. Titi tu siap, makcik tu mati. Sekarang ni titi tu every minute orang lalu, dia dapat pahala punya dahsyat. Tuan-tuan, sebab itu orang yang duduk di kat sini, Baitul Diya ni tuan-tuan, dah hidup, dah ada pelajar, dah ada bangunan macam ni. Apa yang boleh kita sumbang untuk bantu? Malam ni saya nak lancarkan kutipan derma untuk penambahbaikan. Ni, kita kena ada substation di sini. Kalau tak ada substation supply, TNB tak mampu nak cover semua ni tuan-tuan dengan elektrik, aircon yang ada. Saya yakin tuan-tuan, sumbangan malam ni boleh memberikan semangat untuk PUSAID nak buat apa. Ni dah siap semua, bukan senang nak maintain. Jadi malam ini saya lancarkan kutipan derma yang akan dikutip oleh pelajar-pelajar Baitul Diya. Mana dia? Bangun! Bangun pelajar, bangun! Okey, jalan. Takkan 3 orang. Woi, takkan 3 orang. Mana lagi? Lah 3 orang bila nak habis. Mana lagi? Jalan. Pergi seorang-seorang adik. Pergi seorang-seorang. Mana tak bagi, tunggu. Jalan seorang-seorang adik, jalan. Makcik bagi lebih sikit. Tak ada duit, gelang. Rantai ada boh. Ni tengah ni tak ada orang ni. Tengah. Adik. Masuk tengah. Masuk tengah. Pergi seorang-seorang lah, tak cukup ni. Ni adik, mari tengah adik. Malam ni boleh dapat 26,000, boleh 30,000. Saya masa forum pertama 2011 dengan Ustaz Aslin, kami dapat 36,000 malam tu. Malam ni ramai macam ni oh boleh dapat 30,000 lebih. Luar belah sana tu tak ada orang kutip ni. Ni belah luar. Adik belah luar lah, itu lari mana lah ni. Aku jerakah tu mah. Tak cukup ni tak ada orang. Ada tak? Ramai ni. Hampa tolong kutip Zat. Lagi kutip naik motor balik. Jangan macam tu. Ni di luar ni.
Allah seluruhnya patutnya kena ramai lagi pelajar kita ni. Bagi pelajar kutip, saya tak benarkan pelajar kutip. Sebab apa? Bila pelajar kutip dia kan nak bagi habis lah. Dia jalan-jalan balik terus berarti habis dia dah. Kita nak orang yang komitmen sungguh nak kutip. Adik masuk tengah adik ni, tengah. Tengah adik tengah. Boleh bantu tuan-tuan. Kalau tak boleh bantu tuan-tuan hadir malam ni kan, alhamdulillah lah. Tapi kalau boleh bantu boh lah, janganlah RM1, boh lah RM10 kan. Kalau tak ada RM10 boh RM100. Kalau tak ada RM100 pergi belah balik lah. Malam tuan-tuan. Ni adik, pergi mana dah, lari dah. Biar aku nak sambut ceramah ni. Nak pergi ke mana? Pergi ke luar. Kat luar tu ramai tu, sampai sana tu. Ramai. Lompat pegang. Boleh lagi ni. Duduk belakang tu lah, tu tak kenal lagi. Kutip adik, kutip. Pipi tu, makcik tu duk pegang lama dah tu. Ni angkat tangan, yang pegang duit tu angkat tangan. Budak tu senang lah nak pergi kutip. Alhamdulillah, boleh dapat 30,000 malam ni. Okey, kita teruskan tuan-tuan. Roh kita hidup dengan Al-Quran. Lagi apa? Jasad kita hidup dengan apa? Bukan dengan makan, bukan dengan tidur je elok. Jasad ni kita hidup dengan apa? Makan mesti halalan tayyibah. Mesti halalan tayyibah. Jasad kita kena ada exercise, kena ada exercise kok. Saya 56, alhamdulillah tak ada penyakit ustazah oi. Sebab apa? Sebab tak pernah cek. Kalau cek ada penyakit, aku tak pernah cek, aku takut. Jadi dia tengok mati lah. Betul ustaz lah, tak ada dah. Jasad kita ni kena ada exercise juga. Kan saya tiap malam tuan-tuan kalau ada di kampung saya main badminton. Kan ustazah tak main je sekolah saya no. Ustazah kena main lah. Sekolah saya mahal tapi sukan. Ada dewan ni. Lepas ni Ustaz kena buat dewan ni. Saya ada dewan 3 kali besar ni tempat ni. 3 kali tuan-tuan. Ada 4 gelanggang badminton. Dalam tu ada dewan fully PA system. PA system setengah juta. Pakai laser. Bila konsert dia PA bunyi sedap. Ni PA ustazah kata sedap, haram tak sedap pun. Bunyi tek. PA dia setengah juta. Ni bila tu yang ni tak ada apa. Cuba buka ekor sikit. Ekor. Baru nak buka cak ayam dia. Habis ingat bayar saja. Tekan semua kan. Ni ekor dah. Tu dah. Kalau sedap Allahu Akbar, lebih kurang macam tu lah. Saya setengah juta. Ada kolam renang. Apa benar biar? Tutup dah ekor sudah lah, tutup lah. Ada kolam renang, ada macam-macam lah. Pergi dah tengok kan. Tapi saya tak besar macam 40 ekar tu. 40 ekar saya 8 ekar saja. Orang wakaf, alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, hidupkan ni jasad kita dengan apa? Exercise kena ada. Makan, mesti makan, tapi halalan tayyiban. Bukan halal saja, kena suci bersih baru hidup jasad ni. Kalau tidak, tuan-tuan makan semua dunia tapi tidak akhirat, tak kira halal. Semua membujuk lalu melentang patah. Tak mahu macam tu. Dan yang terakhir apa? Ni nafsu kita. Kalau tidak nafsu ni akan dunia. Tapi nafsu ni kita akan hidup dengan apa? Puasa. Ni tuan-tuan, kita nak masuk Rejab dah. Ada di kalangan kita 1 hari pun tak puasa hari. Ada yang Allahu Akbar, tunggu Ramadan je, tu pun puasa Ramadan. Ambil tuan-tuan, dia akan hidupkan tuan-tuan ni nafsu kita tu. Tidak, nafsu kita akan fikir dunia. Cari dunia, dunia aja. Tapi alhamdulillah kita hidup dengan puasa. Sebab itulah doa ni tuan-tuan jangan tinggal tuan-tuan. Kita berada dalam bulan Rejab ni. Tuan-tuan, doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta sangat bertemu dengan Ramadan. Takut tak bertemu, Allah sedih tuan-tuan. Kutip adik, kutip. Lepas kutip, tu punya semangat nak bagi tuan-tuan. Dia pun tak kutip di luar tu. Sampai menghantar dekat pagar tu. Semangat, terima kasih. Tapi RM1 tak cik. Apa semangat. Lu sampai belakang lagi tu.
Belakang dah tak? Kutip malam ni kita bagi dapat 30,000 tuan-tuan. Jadi alhamdulillah ada nafsu, hidupkan dengan puasa. Jadi insya-Allah bila ada ni 5 komponen ni kita hidupkan, insya-Allah dunia itu akan menjadi mazra'atul akhirah, sebagai ladang, sebagai jambatan untuk bertemu, bukan untuk melahirkan hubud dunia, tapi dunia untuk akhirat. Kita akan buang penyakit wahan tu. Wallahu alam, serah semula kepada Peyuk. Tadi sebut nama Cik Zaini. Cik Zaini tu nama ayah saya. Saya tarik balik yang hormat, saya minta maaf. Ya, ini Kenapa bukan- ayah nama Cik Zaini? Bukan Zaini tu perempuan ke? Piyuk ni pondan kan manusia itu. LGBT. LGBT betul lah. Lelaki apa? Lelaki gagah, Takut bini. bini takut. Oh, bini takut. Okey, terima kasih Ustaz lah. Nama sebenarnya Abdullah. Jadi eloknya kita sebut Abdullah. Nama yang terbaik. Abdullah. Hari ni mana ada orang nama Abdullah? Tak ada lah. Saya ceramah di sekolah-sekolah tanya, adik-adik ada tak siapa nama Abdullah sini? Ada yang angkat tangan, Ustaz. Dia kata, Ustaz saya. Kamu nama Abdullah ke? Atuk saya. Atuk saya orang panggil $4 katanya. Nanti Ustaz pun orang panggil $4 jugalah. Memanglah betul. Baik, jadi terima kasih Ustaz Abdullah Khairi. Baik, jadi tuan-tuan ya, jangan ambil hati. Ustaz Abdullah ni muka je aneh. Lepas tu suara je dereh. Suara je garang tapi hatinya baik. Dalam hati ada taman, masya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan ya, saya dapat apa ni? Peringatan dekat sini supaya saya sebut dalam juga kita ada gerai-gerai jualan, termasuklah gerai jualan daripada Ustazah Asma, dan Ustaz lah ada. Oh, tak ada. Tak ada apa-apa. Kaya dah. Oh, dah kaya. Belagak nak mampu. Tarik balik. Okey, saya tarik balik. Betul, terima. Baik, apa aku nak cakap tadi, aku boleh lupa lah. Ustaz lah ni kan. Apa tadi? Jualan, gerai-gerai jualan yang ada banyak tu tuan-tuan ya. Sebelum balik ni pergi serbu perhabis kan. Tapi jangan pula ambil je. Bayar lah. Kan? Kalau rasa ramai-ramai sesak-sesak tu lambat sangat, cakap je keep the chain. Kan? Bagilah yang lebih dari 3 kupang ni pun ya. Bagi perhabis. Biar dia mau balik malam ni ringan sikit kereta. Kemudian tuan-tuan ni kita nak ucapkan juga yang buat live. Malam ini banyak benar live ni, TikTok ada, Instagram ada, Telegram ada, Kilogram ada, daripada mana ke, Al Jazeera ada, Reuters, Israel pun ada. Yang Ustaz lah jekah-jekah tadi tu, Israel tengok Ustaz ni berani sangat jekah-jekah ni katanya kan. Jangan buat baik. Israel insaf tu betul. Baik, jadi tuan-tuan ni itu dia punya selingan dia. Terima kasih Ustaz Abdullah kerana telah umumkan tadi tentang pelancaran kutipan dana untuk Baitul Dia, dan soalan yang terakhir untuk Ustazah Asma. Ustaz Tengku Faizal apa tadi? Lupa. Fazli tadi dah bagi amaran, jangan tanya soalan lah. Jadi Ustazah, hari ni banyak benar penyakit lah Ustazah. Penyakit kencing manis. Kencing hancing tak ada penyakit pula ya. Dia berkata kalau kencing hancing tak apa, jangan kencing manis. Dan jangan kencing orang. Kena kencing tak apa. Penyakit kencing saja ada berapa jenis penyakit. Kemudian darah tinggi, kemudian gout, macam-macam jenis penyakit. Itu penyakit-penyakit fizikal. Ada kawan saya kata ubatnya vaksin. Jadi tak tahulah pandangan Ustazah tentang vaksin ni macam mana. Tapi ada kawan saya kata bila vaksin, lepas itu apa penyakit pun tak ada dah. Covid pun tak kena dah. Tapi kena ambil yang sampai 4. Sebab ada kawan dia dah ambil vaksin yang keempat, lepas tu meninggal. Lepas tu tak ada sakit dah. Baik, jadi tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu penyakit yang luaran, penyakit fizikal. Tapi ada satu lagi penyakit ni yang orang tak ambil berat, iaitu penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dalaman, lagi bahaya sebenarnya.
Itulah yang menyebabkan umat kita pada akhir zaman ini jadi parah, jadi barah, yang disebabkan penyakit-penyakit yang tak nampak ni tadi, penyakit lunturnya, lemahnya iman. Ya, jadi apa ke soalannya saya pun tak tahulah. Jadi rasanya ustazah pun faham soalan saya tu. Faham. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita sudah sampai ke penghujung. Dan hujung-hujung ni kita nak bawa balik lah, bekal apa kita nak bawa balik ni. Jadi insya-Allah untuk menjawab persoalan ini, iaitu berkaitan dengan penyakit hati yang mana kita sendiri tak sedari. Kalau demam, tahu kita nak makan ubat ataupun kita nak berehat. Kalau sakit-sakit zahir ni, kita cari doktor, makan ubat ataupun kita buat rawatan. Tapi penyakit hati ni tak ramai yang sedar dia sedang sakit. Tak ramai boleh kesan yang dia sedang ada penyakit hati yang berat. Masya Allah. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, saya nak kaitkan juga dengan hadis yang saya nak bacakan tentang umat akhir zaman ni. Masya Allah. Boleh lagi ke ni nak terusin sampai pukul 12 ni? Oh, semangat, Alhamdulillah. Sekarang pukul berapa ni? 10.44. Lebih kurang sejam 20 minit lagi boleh ni sampai pukul 12. Luar biasa sekali. Bolehlah tunggu ya sampai pukul 12. Kami pukul 11 balik lah. Mana yang kata boleh tu pastikan ya sampai pukul 12. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, satu hari Nabi datang ke satu perkuburan. Lalu Nabi pun memberi salam, Assalamualaikum dara qaum mu'minin. Salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur, orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah lahiqun. Dan moga satu hari nanti kita akan bertemu. Bertemu di mana? Bertemu di mahsyar, bertemu di syurga. Nabi memberi salam kepada penghuni kubur di kalangan orang mukmin, iaitu orang-orang yang beriman. Dan Nabi mendoakan supaya akan bertemu. Beruntung ahli kubur yang didoakan oleh Nabi. Kemudian Nabi menyambung, sesungguhnya aku sangat gembira jika kita dapat melihat saudara-saudara kita. Tiba-tiba Nabi sebut, kita akan sangat gembira. Aku sangat gembira sekiranya kita semua dapat jumpa dengan saudara-saudara kita. Lalu para sahabat menjawab dan bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, tidak, kamu bukan saudaraku, tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita ialah mereka yang belum ada lagi, mereka yang belum lahir lagi, iaitu umat akhir zaman yang Nabi tidak sempat untuk bertemu, para sahabat pun tak sempat bertemu. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kamu dapat mengenali mereka yang belum ada dari kalangan umatmu pada hari ini? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal umatmu bila berada di mahsyar kelak di antara jutaan bilion, maksud jutaan manusia? Macam mana kamu nak kenal umatmu sedangkan umat akhir zaman tu engkau tidak pernah melihat mereka? Lalu Nabi menjawab begini. Nabi jawab, bayangkan apabila ada seekor kuda yang berbulu putih dan di kalangan mereka semuanya kuda yang berwarna hitam legam. Adakah kamu boleh kenal atau tidak dengan mereka? Kamu boleh cam tak? Lalu para sahabat menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata, itulah umatku di akhir zaman nanti. Mereka akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk. Yang nama Baitul Diya ni, nama rumah cahaya ni, wuduk, asal perkataan ada kaitan dengan maksud cahaya. Nabi kata umatku akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk mereka. Sebab itu bila di mahsyar, ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim, di mahsyar kelak umat Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk. Maka walaupun di kalangan mereka itu manusia yang banyak jutaan,
tetapi wajah mereka akan hitam, gelap, kelam, hitam legam. Tetapi umat Nabi Muhammad yang mengambil wuduk dengan sempurna, mereka akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tadi encik suami saya sebut pasal wuduk. Memang beliaulah yang sebenarnya banyak perhati bab wuduk anak lelaki, saya perhati bab wuduk anak perempuan. Kadang-kadang memang kena suruh ulang balik, kadang-kadang dia ambil laju. Boleh bermain-main pula ambil wuduk, boleh berlumba-lumba. Kadang basah kuyup, ambil wuduk basah kuyup, macam mandi. Maksudnya di situ ada unsur membazir. Bila sebut tentang wuduk, inilah antara kaedah nak menyucikan hati, kaedah nak membersihkan hati. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan contoh. Ada seorang lelaki mengambil wuduk, dia membazir. Lalu Nabi pun menegur, janganlah kamu membazir ketika kamu mengambil wuduk, walaupun mengambil wuduk di sungai. Kalau kita fikir air sungai itu tuan-tuan sekalian, banyak tak berhenti mengalir. Itu pun Nabi pesan supaya berhemah ataupun berjimat, jangan membazir. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak kongsikan, bukanlah saya nak kongsi benda yang baru, nak sebut benda yang kita dah tahu daripada kecil kita belajar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah wuduk lalu membaca doa wuduk, akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Dan itulah yang selalu saya minta dengan suami saya ni, dan suami saya pun minta dengan saya. Apa dia? Tolong ingatkan doa wuduk. Sebab ini satu doa yang mudah tapi kita selalu lupa. Betul atau tidak? Susah nak istiqamah dengan doa wuduk. Sebab lepas ambil wuduk kita kelang kabut nak cepat pergi solat. Kalau betul kita nak sekeluarga masuk syurga, kita kena pastikan doa wuduk memang jadi amalan seluruh keluarga. Kami tampal doa wuduk tu di setiap tepi pintu tandas. Mana ada bilik air kat rumah tu, memang ditampal doa wuduk. Itu pun kadang terlupa lagi. Sebab apa hadis yang sahih ni tuan-puan sekalian? Nabi sebut siapa yang setelah wuduk lalu membaca doa. Doa apa? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ikut dalam hadis Nabi ini, setakat itu sahaja. Tetapi ada matan yang lain yang menambah, Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Selepas wuduk, kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu dah sempurna dah doa wuduk. Apa dia? Syahadah. Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, akan gugurlah dosa-dosanya daripada setiap celah jari jemarinya. Lalu akan keluarlah dosa daripada wajahnya, akan keluarlah dosa daripada celah jari jemari dan kakinya. Setiap anggota wuduk kalau kita perasan, semua itu adalah anggota yang melakukan maksiat. Tangan, kaki, mulut, telinga, kepala berfikir, lidah yang bercakap, hidung yang menghidu, semua itu anggota yang melakukan dosa. Susah kalau kita nak cakap bahu buat dosa, lutut buat dosa. Kalau kita perhatikan 7 anggota wuduk ini ataupun 7 yang wajib rukun wuduk ini, semuanya melibatkan anggota-anggota badan yang akan melakukan dosa. Setiap kali berwuduk, Allah gugurkan dosa. Dan kalau kita perhatikan, semua anggota yang melibatkan wuduk terdedah kepada penyakit zahir. Penyakit-penyakit berjangkit melalui mana? Sakit mata, melalui hidung, masuk udara-udara yang menyakitkan, toksik-toksik dan sebagainya, melalui mulut, penyakit berjangkit kuku kaki mulut tu, melalui jari jemari, melalui kaki. Sebab itu para pengkaji menyebutkan, orang yang kaji bab kesihatan ni,
umat Islam adalah manusia paling sihat di dunia, kerana mereka membersihkan diri mereka dan menghindarkan diri mereka daripada kotoran bakteria 5 kali sehari sekurang-kurangnya. Tetapi kita mengambil wuduk dengan laju, kita mengambil wuduk tanpa khusyuk, kita tidak mengambil wuduk sebagaimana wuduk yang dicontohkan oleh Nabi. Saya ingat cerita Ustaz Abdullah Khairi dan saya selalu ulang dalam ceramah. Beliau bercerita sampai menangis pasal wuduk. Saya rasa betul dah cerita tu Ustaz Abdullah Khairi yang cerita. Yang ada tuan guru ustaz, bila ustaz ambil wuduk dia suruh ulang balik. Kemudian bila ustaz mengambil wuduk, dia baca doa setiap wuduk. Bila basuh tangan, baca doa, ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini ya Allah menerima buku amalku. Bila basuh tangan kiri, ya Allah jangan jadikan tangan kiriku menerima buku amalku. Bila basuh muka, ya Allah jadikanlah wajahku bercahaya di akhirat kelak. Bila basuh kepala, baca doa berkaitan dengan doa Nabi, tapi boleh je kita baca doa dalam hati supaya kita jadi bijak. Bila basuh kaki kanan, ya Allah langkahkanlah kakiku ini meniti tiang sirat sampai masuk syurga. Bila basuh kaki kiri, janganlah gelincirkan kakiku ya Allah di titian sirat. Bila kumur-kumur, niatkan supaya lidah ini rajin berzikir dan membaca Al-Quran. Bila mengambil wuduk yang begini, barulah wuduk itu bukan membersihkan zahir kita saja daripada kotoran bakteria dan sebagainya, tetapi menggugurkan dan membersihkan, menguatkan batin kita ataupun jiwa kita, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Yang kedua, macam nak habiskan. Tapi yang kedua, nak diingatkan untuk kita membina jati diri, wibawa seorang suami, isteri dan anak-anak, semua seluruh keluarga yang berwibawa. Sebelum itu saya nak cakap apa, saya seronok tengok Ustaz Abdul Khairi tadi bila bak derma tu bersungguh dia kan. Bersungguh tu suruh pelajar-pelajar kutip tu suruh panjat pagar semua, dan dia pastikan tu. Sebab itu tak pelik Ustaz boleh buat madrasah yang begitu hebat, madrasah sukan. Memang lama dah kami nak pergi, insya-Allah tahun ni kita akan sampai secepat mungkin. Sebab kita nak jadikan madrasah Ustaz contoh, madrasah Baitul Dia ni juga contoh. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nampak pada Ustaz Abdul Khairi Piyuyub, mereka ni orang-orang yang bila bercakap bersungguh-sungguh. Tengoklah Ustaz Abdul Khairi macam mana. Begitulah beliau bersungguh. Kalau tengok makan pun bersungguh. Saya rasa tidur pun bersungguh ni. Borak pun bersungguh, main bersungguh. Maksudnya semua benda buat mesti bersungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau buat sesuatu bersungguh baru ada hasil. Tuan-puan sekalian, ibu ayah, anak-anak kita ni, kita memang kena didik. Kalau buat sesuatu mesti sungguh-sungguh. Kalau dia nak main, jangan main saja-saja main-main, biar jadi handal dalam permainan. Kalau anak kita belajar, memang kena letak dalam fikiran belajar tu biar sungguh-sungguh, biar faham sungguh-sungguh. Kalau makan, makan betul-betul. Jangan sambil tengok telefon, makan sungguh-sungguh. Bila tidur, tidur sungguh-sungguh. Kita diajar begitu. Sebelum tidur apa amalan supaya dapat tidur lena sungguh. Tetapi bila kita berhibur sungguh-sungguh. Bila ibadah sungguh-sungguh. Subhanallah. Bila bersungguh-sungguh baru ada hasil. Tuan-puan sekalian, di antara kita ni ada 4 golongan yang berbeza. Golongan yang pertama, orang yang ada pengaruh. Kalau kita alang-alang nak jadi orang yang berpengaruh dalam masyarakat, jadi orang berpengaruh betul-betul sampai boleh pengaruh orang, boleh buat baik. Bukan buat main-main, buat sungguh-sungguh. Kita galakkan anak kita, oh nak jadi orang berpengaruh, influencer apa semua. Buat video, kita tolong dia. Buat betul-betul, boleh bantu dan boleh jadi motivasi kepada remaja lain. Golongan yang kedua, mereka orang yang berilmu. Tanya anak kita, nak jadi orang berilmu ke? Kita support dia sampai jadi pakar. Alang-alang jadi orang berilmu, jadi pakar. Jadi memahami sungguh. Dia boleh tundukkan orang bukan Islam. Golongan yang ketiga, orang kaya. Kita tanya anak kita ni, siapa nak jadi orang kaya? Kalau betul nak jadi orang kaya, sungguh-sungguh. Belajar ilmu berniaga. Buat sungguh-sungguh. Sampai bukan jadi kaya biasa, bukan jadi kaya luar biasa, jadi paling kaya. Kemudian yang keempat, tak nak jadi orang yang ada kuasa berpengaruh, tak nak jadi orang yang alim, orang yang faqih, tak nak juga jadi orang kaya lalu kekayaan itu digunakan untuk agama. Nak jadi orang biasa-biasa je. Boleh nak jadi orang biasa. Saya nak sebutkan 4 golongan inilah 4 yang berada di kelilingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang sangat kuat berpengaruh, pengaruh dia paling tinggi sampai menundukkan lawan dan kawan, Saidina Umar contohnya. Yang paling alim di kalangan para sahabat antaranya adalah Saidina Ali, alim sungguh. Kemudian yang paling kaya di kalangan para sahabat antaranya Saidina Uthman bin Affan. Dan antara sahabat di kalangan yang dikatakan macam biasa, bukan pengaruh, bukan kaya, bukan sekian, tetapi dijamin syurga, iaitu Saidina Bilal bin Rabah. Tapi dijamin syurga. Kerjanya adalah muazzin, tetapi Bilal ini adalah seorang lelaki yang handsome, yang tegak tubuh badan, sihat. Bila dia melantunkan suara azan, dia bersungguh-sungguh. Jadi kita kena latih anak kita, suami, isteri, bila buat sesuatu, kemas rumah, kemas sungguh-sungguh. Ini kemas separuh-separuh macam tak kemas. Lepak-lepak sungguh-sungguh, masak sungguh-sungguh, bila belajar bersungguh-sungguh. Dan inilah yang hilang dalam jati diri umat Islam. Orang bukan Islam kalau berniaga, berniaga sungguh-sungguh. Kalau nak pengaruh, berpengaruh sungguh-sungguh. Kalau mereka belajar, mereka jadi profesor, mereka boleh jadi pakar-pakar, saintis-saintis. Sebab itu ilmuwan hari ini dikuasai oleh Israel. Ekonomi pun Israel, sosial pun Israel, kuasa besar dunia pun Israel. Cuma Amerika semua itu proksi-proksi sahaja. Umat Islam dilena kan? Tajuk kita ni lena. Sebab apa? Ayat tawaduk tak kena tempat. Kita ni biasa-biasa sudahlah. Kita ni nak kejar akhirat. Berniaga biasa-biasa sudahlah, tak payahlah beria sangat. Kita belajar asal lulus sudahlah, nak ke mana sangat sijil tu. Akhirnya umat Islam ketinggalan semua bidang, semua lapangan, semua keadaan. Kalau kita tengok dari segi politik pun sebenarnya negara tercinta kita ni dikuasai bukan oleh Islam. Ekonomi ke, sosial ke, apa semua. Bahkan mereka berbangga, kalau bukan kerana mereka, Malaysia ni bukan negara membangun, negara masih mundur lagi. Kalau kita fikir-fikir, betul apa yang mereka cakap. Mereka buat sesuatu mesti bersungguh-sungguh. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya tengok ada satu profesor ni, dia bentang. Dia kata kemajuan sesuatu bangsa bukan kerana attitude, dia kata. Bukan kerana kebijaksanaan, bukan kerana sekian-sekian, tetapi kerana mereka ada jati diri. Bila buat sesuatu mesti ada kesungguhan. Itu yang hadis Nabi sebut tadi. Allah mencintai seseorang bila melakukan sesuatu bersungguh-sungguh. Bila nak ambil wuduk sungguh-sungguh. Ambil wuduk dengan khusyuk. Air buka perlahan, ambil wuduk sambil berdoa dalam hati. Kalau kita didik anak kita wuduk betul-betul, kita boleh tengok perubahan pada peribadi dia. Lepas salat, baca doa selepas wuduk. Kemudian bila dengar azan, didik anak kita berhenti bercakap, kita pun berhenti buat apa-apa. Sebab Nabi bersabda, barang siapa setelah azan lalu dia membaca doa azan, Allahumma rabb hazi da'wati tamah, sampai habis, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi sebut dijamin baginya syafaatku di hari kiamat. Kemudian pesan pada anak kita, bila solat jangan tinggal doa iftitah. Nabi bersabda, siapa yang membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, setakat itu dalam hadis yang sahih ini, maka dibuka baginya pintu langit, dibuka baginya. Semua doa dia dalam salat semua diangkat oleh Allah. Pintu langit dibuka bagi siapa yang membaca doa iftitah. Selepas salat, pastikan anak kita, suami, isteri, kelang kabut macam mana pun, jangan tinggal ayatul kursi. Nabi bersabda, barang siapa setelah solat lalu membaca ayatul kursi, tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Tuan-puan sekalian, apa yang saya nak sampaikan, seluruh yang kita perlu, seluruh yang kita mahu, yang kita inginkan sebenarnya ada di antara azan, wuduk, solat dan selepas solat. Kalau kita boleh jaga wuduk, azan, solat, selepas solat, insya-Allah anak kita menjadi anak yang mulia dan hebat. Umat Islam akan bangkit menjadi umat yang disegani. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Bukan agama saja, ad-din masuk kehidupan. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan solat dengan sebaik-baiknya, faqad aqamaddin, maka dia sedang mendirikan solat, mendirikan agama dan mendirikan hidupnya akan tertegak dengan wibawa. Faman
Faman taraka faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia sedang meruntuhkan agama, dia sedang meruntuhkan kehidupannya. Tuan-tuan sekalian, kalau anak kita kurang fokus belajar, tengok dia sembahyang, dia tak fokus, mata dia pun melilau. Kita latih dia, tengok tempat sujud, Umi tengok daripada awal, mata jangan melilau. Lama-lama cikgu pun bagi tahu, anak dah berubah lah, dia dah mula fokus belajar. Kalau anak kita kasar, tengok solat dia pun kasar. Kalau anak kita jenis kelang kabut, tengok solat dia pun kelang kabut, terburu-buru. Kalaulah anak kita jenis yang tak tenang, resah gelisah, tengok dia semayang pun tak resah gelisah. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, akhirnya kita kembali kepada apa? Kembali kepada solatlah membentuk jati diri, membentuk wibawa dan membaiki hati kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan sebagai penutup, tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, cubalah kita beramal dan latih anak-anak dan keluarga kita dengan apa-apa zikir. Macam Ustaz Abdullah Khairi sebut tadi, apa yang diwajibkan untuk diri dia. Setiap pagi sebelum buat kerja, sebelum tengok telefon, mesti disiplinkan diri, ada satu amalan khusus. Sebab apa? Kalau hari ni kita dengar amalan ni, kita beramal, lusa tinggal dengar amalan ni, kita beramal, hari ni beramal, esok tak buat, amalan tu tidak beri kesan dan tak beri perubahan. Kerana setiap amalan bila istiqamah barulah beri perubahan. Balik bincang suami isteri, amalan apa yang kita nak wajibkan ahli keluarga kita buat. Awak ingat saya ingat awak. Lepas tu ingatkan anak-anak. Bila ada satu dua amalan pun, kalau buat istiqamah, tengok lepas 1 minggu boleh nampak perubahan kepada seluruh ahli keluarga. Kadang ibu bapa minta ustaz itu, ustaz ini air tawar untuk anak. Anak degil katanya, anak sekian-sekian. Sebenarnya masalah utama, rumah tangga kita tidak ada barakah. Hadis Nabi sebut apa? Ini disebut oleh alim ulama. Bila rumah tangga ada barakah, malaikat akan berdiam di rumah tu, malaikat solat di rumah tersebut, dan malaikat sentiasa mendoakan ahli keluarga. Macam mana nak dapat barakah? Mesti ada amalan istiqamah sebuah keluarga dibangunkan dan didasarkan dengan pasal amalan yang istiqamah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada Baitul Dia dan juga antara penganjur kita bersama pada malam ini, iaitu Jauhlah Umi Abi, iaitu Ustaz ataupun Bro Nasir yang bersusah payah. Mana Bro Nasir dah? Pergi mana? Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Khairi, PU Yop. Masya Allah. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum bagi salam, jemput pergi galeri Ustazah Asma, kami bawa barang daripada jauh. InsyaAllah sila habiskan ya. Kami balik dengan ringan dan dengan kosong insyaAllah. Jadi semoga setiap pembelian tuan-puan sekalian itu adalah satu bentuk infak dan wakaf kepada segala pembangunan yang masih baru nak bermula di perkampungan Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, patutlah ramai yang teroyak. Orang Perak kata teroyak. Teroyak tu maknanya menangis Ustazah. Orang Terengganu cakap apa? Teriak. Okey, Terengganu cakap teriak. Kedah udah senyap pula. Teriak juga. Kalau orang Terengganu kata teriak, orang Kedah kata teriak, orang Perak kata teroyak, orang Pahang kata tempoyak. Dia lebih kurang lah maknanya tu. Baik, jadi patutlah ramai yang teroyak bila dengar Ustazah Asma yang menyampaikan ceramah tadi dengan menusuk kalbu, menyentuh kita punya perasaan kita, kan? Patutlah Ustaz Tengku Fazli kata apa tadi, bila habis ceramah ramai yang serbu Ustazah Asma, peluk Ustazah, peluk Ustazah sambil menangis. Itu kalau orang peluk Ustazah, orang yang menangis. Tapi kalau suami dia yang peluk dia, Ustazah yang menangis. Baik, tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti dulu belum habis lagi ni, belum pukul 12 lagi. Tadi janjikan pukul 12 baru nak balik. Jadi tuan, malam ini alhamdulillah cuaca baik. Masya Allah, selalunya hujan ni, petang-petang malam-malam ni hujan lebat, ribut, topan, puting beliung. Tapi malam ini alhamdulillah barakah, rahmah turun ke kampung Cik Zainal. Jangan sebut kampung Cik Zaini, bukan kampung bapak saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua
ya, orang kampung Cik Zainal, orang yang kampung yang berdekatan, ya, orang Ipoh, orang Teping, orang Perak, ya, orang daripada merata-rata negeri lah, daripada luar negara yang hadir ke Baitul Dia pada malam ini. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih di atas sumbangan, ya, yang saya tidak dimaklumkan ada berapa juta kutipan pada 20 juta 3 juta. Siapa yang cakap ni? Oh, Abang Bro Nasir. Baru nampak 3 juta kutipan pada malam ini. Ini yang tidak rasmi lah, keputusan yang tidak rasmi. Nanti kita akan bagi tahu berapa. Jadi saya mewakili PU Said. Sebenarnya PU Said sepatutnya ada bersama dengan kita pada malam ini. Tapi PU Said mungkin tak tahulah digantikan dengan Ustaz Tengku Fazli ke macam mana ke. Jadi maknanya kena ada sediakan satu lagi lah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mewakili semua barisan ahli panel mengucapkan jazakumullah khairan kathira, jazakumullah khairal jaza. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Kemudian tuan-tuan, kami mohon maaf di atas kekurangan kami. Kita ucap terima kasih juga kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi hadir ke kampung kita. Kedatangan orang alim, orang soleh, mudah-mudahan kampung kita ini dilimpahi dengan rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup, kita nak minta Ustaz Abdullah Khairi untuk membacakan doa. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة، إنك على ما تشاء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس بالرحمة والمغفرة والبركة يا الله. Jadikan majlis ini penuh rahmat, keberkatan dan keampunan-Mu ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah Baitul Dia ini menerangi penghuni-penghuninya kepada sekalian yang datang dan menziarahi dan memberikan bantuan. Jadikan mereka-mereka pembantu-pembantu dalam menaikkan sekolah ini ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, apa yang datang, apa yang diberikan, apa yang memberikan manfaat, itu semua di sisi-Mu ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan berilah kekuatan kepada pengasasnya PU Said dan anak-anaknya dan serta ahli jawatan kuasanya dalam mengharungi ujian-ujian yang datang ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan dalam hatinya, tetapkan imannya, dan berikanlah ya Allah kesihatan dalam tubuh badannya. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan doa itu tadi, maka berakhirlah forum perdana Ehwal Islam yang bertajuk wahai ummah, bangkitlah dari ilmu pada malam ini. Sekali lagi kita ucapkan kepada kedua ahli panel kita terima kasih banyak-banyak, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Mungkin ada prosedur apa-apa ke nak dimaklumkan kepada pengacara majlis di angkasa putih. Silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga. Kita ucapkan kepada para penceramah kita yang menyampaikan ilmu